Okey, hari ini, dalam tempoh masa terdekat ni lah, telah tersebar satu dokumen ataupun satu surat daripada SPRM kepada Tengku Maimun. Dikatakan surat itu adalah surat yang mendakwa bahawa Hakim Nazlan, seorang hakim yang menghakimi kes Najib Tun Razak, direkomenkan untuk dikenakan tindakan tata terbit ataupun tindakan tata tertib kehakiman hakim. Baik, kita baca. Anak Najib kongsi surat SPRM mengenai Nazlan lepas semakan SRC ditolak. Anak perempuan bekas Perdana Menteri Najib berkongsi di sosial media surat yang didakwa daripada SPRM yang dikatakan mendapati Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali melanggar kod etika hakim. Ini berlaku 2 hari selepas permohonan semakan kehakiman Najib ditolak. Muhammad Nazlan adalah hakim perbicaraan yang mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah dalam kes memberikan bekas anak syarikat YNB berkenaan. Siasatan SPRM dilancarkan terhadap Muhammad Nazlan berhubung dakwaan yang mengaitkan hakim itu dengan perjanjian 1MDB yang melibatkan Tanjung Energy Holding ketika berkhidmat dengan Maybank. Surat yang dikatakan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang ditujukan kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mengenai penemuan SPRM tular di media sosial pada hujung minggu lalu. Noriana berkongsi maklumat surat itu di Instagram hari ini. Bagaimanapun, dia tidak membuat sebarang komen peribadi mengenai perkara itu. Sebaliknya, dia telah menampal laporan portal Malaysia Gazette mengenai surat yang bocor itu. Malaysia kini telah menghubungi Azam untuk mengesahkan kesahihan surat itu. Surat itu bertarikh 20 Februari, 4 hari sebelum Mahkamah di Ketua Tengku Maimun memutuskan bahawa siasatan SPRM ke atas Nazlan tidak mengikut protokol dengan tidak memaklumkan Ketua Hakim Negara terlebih dahulu. Tengku Maimun yang membacakan keputusan itu berkata, walaupun Perlembagaan Persekutuan 4 hari sebelum memutuskan bahawa siasatan SPRM ke atas Nazlan tidak baik. Walaupun Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada agensi penyiasatan seperti SPRM untuk menyiasat hakim yang sedang bersidang serta membenarkan pendakwa raya memulakan prosiding mahkamah jenayah terhadap hakim tersebut, kuasa tersebut mesti dilaksanakan dengan niat baik dan hanya bagi kes-kes yang betul. Tengku Maimun berkata ini penting bagi memastikan badan kehakiman dapat menjalankan tugasnya daripada pengaruh luar. Nazlan ketika menjadi hakim Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta kepada Najib denda salah guna kuasa dan pengubalan wang haram. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan itu pada 2021. Baik, kita tengok laporan SPRM tersebut. Baik, ini laporan dia. Ini adalah dokumen tersebut. Saya share kat sini. Inilah dokumen tersebut. Laporan siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlan terdedah. Okey. Kalau kita baca ini justru perakuan SPRM setelah meneliti kes ini dan mengambil kira kepentingan awam memperakukan supaya Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Nazlan Ghazali diambil tindakan tata tertib di bawah Kod Etika Hakim 2009. Maksudnya setelah meneliti kes ini dan mengambil kira kepentingan awam memperakukan SPRM memperakukan supaya Muhammad Nazlan diambil tindakan tata tertib di bawah Kod Kehakiman 2009. Salinan dokumen yang didakwa laporan Suruhanjaya Penjaga Rasuah berhubung siasatan terhadap Hakim Datuk Muhammad Nazlan kini tertular dalam media sosial. Laporan berhubung dakwaan pelanggaran kod itu dikemukakan SPRM kepada Ketua Hakim Negara. Berdasarkan maklumat pada muka akhir salinan, SPRM mengesyorkan tindakan tata tertib. Penganalisa politik Lim Kinsey yang mengkongsi ucapan tersebut dalam hantaran Facebook mendakwa Muhammad Nazlan telah melakukan kesalahan menyorok maklumat dan melanggar kod etika di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dari 42 juta dana tidak boleh dipasti berasal dari SRC International sebab dana 170 juta telah dibayar oleh Putrajaya Perdana dan anak syarikatnya Perbai Bina Raya kepada SRC ketika itu. Dana 170 juta berasal dari pinjaman Maybank yang diluluskan ketika Muhammad Nazlan merupakan ketua bahagian undang-undang Maybank katanya. Beliau menambah SPRM juga mencadangkan kepada Tengku Maimun agar tindakan diambil ke atas Muhammad Nazlan kerana dipercayai melanggar kod etika hakim. Malah Sian Lee memberitahu kewujudan laporan SPRM kepada Tengku Maimun pernah disahkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Azliana Osman ketika itu. Namun Tengku Maimun masih belum mengambil apa-apa atau mengulas tindakan laporan itu sejak 20 Februari iaitu sebulan lalu. Menurut beliau ia adalah tidak adil kepada bekas Perdana Menteri kerana perkara tersebut sepatutnya dipertimbangkan dan dimasukkan sebagai bukti bagi semakan kes beliau yang akan diputuskan pada 31 Mac ini. Ketua Hakim Negara patut disah atau dinafikan pembukaan itu secara umum. Tidak boleh membisu saja katanya. Dalam sidang Dewan Rakyat, Azliana memaklumkan laporan SPRM berhubung siasatan ke atas kebocoran penyiasatan berkaitan kes Muhammad Nazlan telah selesai dijalankan dan telah diserahkan kepada Tengku Maimun. Beliau menambah laporan tersebut adalah berkaitan pelanggaran peraturan di bawah kod etika. Tiada maklumat lanjut mengenai perkara itu dinyatakan oleh SPRM. Muhammad Nazlan merupakan hakim mewakili kes SRC. Baik. Kita komentar sikit tentang perkara ini. Sebelum itu
Baik, persoalan yang dibawakan sewaktu kes sedang berjalan pada waktu itu, ni siapa yang tak faham apa orang kata kronologi cerita. Sewaktu kes perbicaraan Najib Razak sedang dijalankan di hadapan kes Nazlan, telah dibangkitkan isu bahawa Hakim Nazlan pada waktu itu, pada waktu kelulusan Maybank itu pernah bertugas sebagai panel penasihat Maybank. Okay, I think legal counsel or something like that. Disebabkan oleh itu, menurut mereka itu adalah conflict of interest. Dan disebabkan conflict of interest, maka dengan itu dilihat perkara itu tidak adil. Okay? Dan digesa supaya siasatan terhadap Hakim Nazlan dijalankan. Dan SPRM dikatakan menjalankan siasatan tersebut. Namun begitu, menurut Hakim, menurut panel counsel lah, hakim-hakim lah, dia ada kod etika dia, tidak wajar SPRM mengadakan siasatan tanpa melalui prosedur yang betul. Tanpa melalui prosedur yang betul, tidak wajar SPRM melaksanakan siasatan. Itu yang persoalan yang pertama. Kemudian, tular surat yang mengatakan rekomendasi SPRM untuk mengambil tindakan tata tertib. Nah, kita kena faham dulu proses undang-undang ni, segala-galanya, as a whole. Pertama, kalau benar pun dakwaan tersebut, ia rekomendasi. Dan apa sahaja pada setiap perbicaraan, pada setiap pertuduhan, dia kena ada perbicaraan. Pada setiap pertuduhan, dia kena ada perbicaraan. Itu pun kalau benar lah. Dan kalau mengikut prosedur. Pertama, dia kena ikut prosedur dahulu. Dan dakwaan mengatakan, kalau ada baca berita, dia kata, kerana itulah, maka Najib boleh bebas. Menjawab soalan ini. Jawapan mudah saya, tidak. Paling kurang, kata kalau benar, apa yang berlaku? Kena retrial. Kena ada, kena ada perbicaraan semula. Itu pun kalau benar dakwaan tersebut. Namun begitu, conflict of interest pun dia kena ada merit. Dia kena ada merit dia. Adakah benar itu benar-benar conflict of interest yang akan menyebabkan kes itu berlaku tidak adil ataupun tidak? Macam dalam perbicaraan tersebut dikatakan, makluman mengenai Nazlan, Hakim Nazlan itu sebagai bekas pegawai bank SPRM, Maybank adalah perkara yang diketahui umum. Google saja kita jumpa. Dan kalau pertikaian tentang hakim itu sepatutnya peguam kena buat pada awal perbicaraan untuk minta tukar hakim. Saya dah sebut benda ni dahulu dalam live saya sewaktu membincangkan perkara ni. Saya kata, kalau benar dakwaan tersebut bukan ditunggu last minute, dah habis, baru dia bangkitkan perkara itu. That will be unfair also kepada pihak pendakwa. Sepatutnya perkara ini, kata hakim, saya memang diketahui sebagai orang yang bekerja dengan Maybank. Malah, interesting tuan-tuan, Hakim Nazlan ini pernah kerja dengan Zaid Ibrahim, yang juga panel lawyer kepada Najib, yang menggantikan Syafi'i dalam rayuan dia. So, dunia kehakiman ni, dunia top lawyers ni tak besar tuan-tuan. Dia pusing-pusing situ je. Orang yang sama je. Ini semua top lawyers ni. So, benda itu sebenarnya bila dibawa ujung tu menimbulkan prasangka kita. Dia tuan-tuan, ni cerita, kalau benar dakwaan hakim itu kita rasa tidak adil, kita boleh minta pertukaran hakim itu awal. Pada awal perbicaraan tu kita boleh minta pertukaran hakim sebenarnya. Itu hak kita. Contoh, saya tak ingat kes mana yang saya belajar dulu. Hakim tu dengan salah seorang saksi, dia sepupu macam tu lah. Ada talian saudara, salah seorang saksi. So, pengurusan bela kata, kami minta tukar hakim kerana bila kami cek dengan salah seorang saksi, dia bukan sepupu rapat pun. Dia I think second cousin or something like that. Kita telah kaji second cousin. Hakim tu pun tak tahu dia second cousin. Kan? Hakim tu pun tak tahu yang dia adalah second cousin kepada saksi tu. Oh, ya ke? So, tapi dia kata, okay, dia recuse himself, so dia digantikan kepada orang lain. That is common practice. Tetapi, bila kes itu dah habis, tiba-tiba ujung, dia minta tukar, dia bangkitkan isu itu. Sewaktu dia nak merayu, dia bangkitkan isu itu. Itu jadi unfair. Sepatutnya pada awal tu, kalau betul-betul. Awal tu, dia kata, kami tidak mengetahui. Padahal benda itu memang ada online. Kalau Google jumpa background, tuan-tuan, dia nak sembang pada orang tak jadi lawyer, boleh lah. Kita sebagai lawyer, kita akan cek dulu latar belakang hakim, kita akan cek saksi. Bukan semua lawyer saya kata buat macam tu lah, kan? Tetapi kalau praktis kita, selalu kita akan buat macam tu. Kita akan cari juga cara macam mana supaya
benda ini jangan ada konspirasi politik, jangan ada ketidakadilan. Kan? Jangan ada ketidakadilan. Malah dalam kes saya pun baru-baru ini, bila bertukar hakim, kita minta hakim tu tukar balik kepada hakim yang lama. Dan diterima. Perkara itu diterima. Untuk makluman, kes saya sebelum ni didengar oleh Hakim A. Hakim A ni dia naik pangkat ke lah whatever. Ditukar kepada Hakim B. Kami pertikaikan. Kita kata yang dah dengar Hakim A. Takkan kami nak ulang balik kes ni? Nak ulang balik cerita, panggil balik saksi? Tak adil lah. Jadi bila kita buat macam tu, dengar balik, baik. Dipanggil balik Hakim A tu untuk jadi hakim. Dia dah tak jadi hakim kok. Dia dah another position lah. Tapi dia terpaksa menghadiri kes saya. Sebab kami request supaya berlaku keadilan. Faham tak? Jadi untuk nak mengatakan benda ini adalah konspirasi untuk menjadi, taklah. Kan kalau kita tengok bukti kes tu jelas. Kan fakta kes itu jelas. Kan? Itu adalah perkara yang sememangnya jelas. Baik, itulah dia. Kan?